Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wa tamassaka bisunnatih wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Surah Azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu ad-bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu an-nar aw kama qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tuan-tuan dan puan muslimin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'. Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 20 Jamadul Akhir 1445 Hijriah bersamaan 2 Januari 2024 Masihi, bersama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT, dan sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan, yang dihormati Tuan Inspektor Adib dari Cawangan Khas. Mudah-mudahan dihormati Tuan dan sekalian kita dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah SWT di atas kesungguhan dan iltizam kita untuk bersama-sama mengimarahkan rumah Allah ini, bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah. Dan mudah-mudahan ini akan berterusan dari semasa ke semasa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimahullah, kuliah zuhur kita kembali kita teruskan setelah berehat seminggu lamanya. Pada minggu lepas, pada minggu ini kita teruskan kembali yang membicarakan hadis yang ke-23, al-hadis al-thalith wal 20 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Abi Malik. Abi Malik ni gelaran kunyah. Nama sebenar sahabat ni Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama sebenar sahabat ni Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari nisbah. Adakah beliau ini bersaudara dengan Abu Musa Al-Ash'ari? Kerana nisbahnya sama. Yang pastinya kedua-dua mereka adalah sahabat Nabi SAW, radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha ke atasnya. Qala, beliau telah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, kesucian adalah sebahagian daripada iman. Jadi diterangkan oleh penterjemah kitab ini, dimaksudkan dengan kesucian dalam hadis ialah wudu. Ada pendapat menyatakan bahawa pahala wudu boleh berlipat ganda sehingga mencecah separuh pahala iman. Manakala pendapat lain pula menyatakan bahawa iman berperanan menghapuskan dosa lampau dan juga peranan wudu. Bila begitu juga peranan wudu. Adapun peranan wudu tersebut hanya sah dengan sahnya keimanan seorang. Oleh demikian dapat difahami pernyataan bahawa pahala wudu ialah separuh pahala iman. Selain itu ada juga pendapat yang menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan iman dalam hadis ialah solat. Kesucian adalah sebahagian solat, lalu dapat diketahui bahawa ia adalah seperti separuh daripada solat, dan ada juga pandangan selain ini. Jadi at-tahur itu ada yang mengatakan berpendapat ianya adalah wudu, adalah sebahagian daripada iman. Ada yang sebahagian mengatakan kesucian ataupun kebersihan. Jadi semua pendapat ini diterima pakai. Tidak ada percanggahan. Semua pandangan tentang at-tahur syatrul iman ini diterima dan terpakai. Tidak ada pendapat yang ditolak. Jadi sama ada at-tahur itu makna wudu ataupun at-tahur itu maknanya kebersihan, kesucian, ianya membawa makna yang betul. Jadi wudu itu sebahagian daripada iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Kebersihan itu menyuburkan iman. Terlebih-lebih lagi kebersihan hati, ianya menyuburkan iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi al-mizan, iaitu neraca timbangan. Al-mizan. Jadi diterangkan di sini bermaksud pahala alhamdulillah memenuhi timbangan al-mizan. Jadi pahala zikir alhamdulillah itu memenuhi al-mizan. Jadi timbangan al-mizan. Macam mana rupa dia tak tahulah. Rupa dacing ke, rupa penimbang daging kat pasar ke. Ini perkara ghaib, perkara sam'iyat, perkara yang hanya Allah SWT yang maha mengetahui hakikatnya. Kita tak tahu hakikat sebenarnya al-mizan itu, melainkan setelah kita benar-benar melihat al-mizan itu sendiri di padang mahsyar pada hari kiamat. Baru kita nampak rupa mizan dunia ni. Semuanya dalam bahasa al-mizan itu bermakna neraca timbangan. Atau macam kita kata tadi lah kan, rupa dacing ke, rupa penimbang daging ke, wallahu a'lam. Tapi maksud penyusun kitab ini ialah pahala zikir alhamdulillah itu boleh memenuhi al-mizan. Maksudnya pahala zikir alhamdulillah tu banyak, sangat besar, dan menggambarkan kekuatan hati, kekuatan mental seseorang Muslim. Gua tengok saudara kita di Palestin, rumah ranap, sekolah hancur, hospital lebur, anak beranak, saudara mara mati terbunuh, syahid. Apa ucapan yang keluar dari lidah mereka? Ada mereka meraung, meroyan, menyalahkan sesiapa saja selain diri mereka sendiri. Ada. Inilah dia salah ni lah. Saya pusuk Hamas pergi serang Israel. Tengok hancur negara kita, hancur rumah kita, hancur segala-galanya. Ada? Tak ada tuan-tuan, perempuan. Yang keluar dari lidah mereka, alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mereka mengakui segala-galanya bukan milik mereka, segala-galanya milik Allah. Tak ada apa pun milik mereka. Hatta mak bapak, anak beranak, cucu, semuanya milik Allah. Allah Ta'ala dah bagi dan Allah Ta'ala ambil balik. Tak ada pun mereka moyan. Cuba kalau kita Cik Kiyah meroyan dalam media sosial, dalam TikTok, inilah salah kerajaan, inilah salah pemimpin, inilah salah ulama, inilah salah tokoh-tokoh agama, inilah salah tokoh-tokoh masyarakat, inilah macam-macam. Kan? Tak ada pun mengungkapkan Alhamdulillah. Tak ada. Sebab jiwa kita tak kuat. Jiwa mereka kuat. Bayangkan, mereka faham kelebihan zikir Alhamdulillah. Lagi banyak mereka mengucapkan Alhamdulillah, lagi besar pahalanya Allah Ta'ala beri kepada mereka hingga memenuhi timbangan al-mizan. Baru ucapan Alhamdulillah, belum lagi kira orang lain, kan? Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dan zikir subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Apa terjemahan di sini, apa yang diterangkan di sini bermakna jika pahala yang diukur dalam bentuk jisim yang akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hal ini disebabkan kedua kalimat tersebut mempunyai unsur tanzih, menyucikan Allah daripada sebarang keburukan, dan tafwid, rasa kebergantungan kepada Allah. Tanzih, menyucikan Allah daripada sebarang keburukan. Daripada mana? Subhanallah. Jadi kita mensucikan Allah dari segala keburukan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka dustakan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tomahkan. Maha suci Allah. Kalau Alhamdulillah pula, rasa kebergantungan kepada Allah, tafwid. Dan kita bergantung kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sahaja yang kekal. Sebab Allah Ta'ala pun dah sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada di atas bumi itu akan fana, akan binasa. Yang kekal hanya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu sajalah yang kekal, zat Allah Ta'ala itu. Yang lain tak, semuanya akan fana. Dengan kita pun akan fana kita. Hari ini mungkin saudara mara kita, sahabat kita, besok tak tahu siapa. Tapi yang pastinya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Mati itu pasti. Jadi kalau kita perbanyakkan zikir subhanallah walhamdulillah, maka pahala kedua-dua zikir ini akan memenuhi segala ruang yang ada di antara langit dan bumi. Besar pahala tu. Tak boleh, kalau kata memenuhi apa-apa antara langit dengan bumi, besar sangat pahala. Subhanallah walhamdulillah. Tapi kenapa kita tak amal? Kenapa ramai yang kita tak beramal? Kerana tak nampak. Tidak boleh dilihat dengan mata zahir, maka tak banyak manusia yang mempercayainya. Baik. Kemudian wassalatu nurun, dan semayang itu adalah cahaya. Salat itu cahaya, betul? Salat itu cahaya.
apa yang dikatakan sebagai cahaya. Berarti bahawa solat mencegah daripada maksiat dan perbuatan keji serta memandu pada kebaikan. Ada pendapat menyatakan bahawa pahala solat akan menjadi cahaya untuk orang yang memberikan solat pada hari kiamat kelak. Dikatakan juga bahawa cahaya tersebut menyebabkan hati menjadi bercahaya. Itu ni maksud wassalatu nurun. Solat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Apa buktinya? Bukti apa? Bermaksud sedekah akan menjadi hujah bahawa orang yang bersedekah telah melaksanakan tanggungjawab terhadap hartanya. Manakala pendapat lain pula menyatakan bahawa sedekah ialah bukti keimanan pelakunya. Kerana biasanya orang munafik tidak rajin bersedekah. Sedekah itu bukti, ya, bukti keimanan seseorang. Kan? Sedekah, kerana sedekah ni mengeluarkan duit nak bagi ke orang, dan nak keluar belanja, nak bagi makan orang. Bukan semua orang boleh buat. Dan kadang-kadang orang kaya pun belum tentu pemurah, tak percaya tanya Haji Bakhil. Dan belum tentu orang miskin itu kedekut, tak percaya tanya siapa? Tanya Piramli dalam filem Penarik Beca, ataupun tanya dalam filem, tanya Zulkifli dalam filem Panggilan Pulau. Orang yang miskin itu hati dia mulia, dia tak kisah pun bersedekah, yakin dengan keluasan rezeki. Walaupun dia miskin, tak kaya. Tapi ada orang kaya, dia tak yakin dengan keluasan rezeki. Jadi seorang yang bakhil, kedekut mengeluarkan harta, melainkan apabila bertemu dengan Cikgu Murni, baru dia bagi RM1,000. Kalau Ustaz Azmi minta derma, RM1 dia dapat. Si silap RM1 dia dapat 5 kupang. Itu dia wassadaqatu burhan, wasabru dhiya'un, dan sabar itu adalah cahaya, kesinaran. Maksud apa? Sifat sabar yang berterpuji adalah sabar ketika berbuat taat kepada Allah, ketika susah, ketika menghadapi dugaan hidup, dan sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Tuntasnya, hal ini menjelaskan bahawa orang yang bersabar adalah orang yang sentiasa dalam sinaran cahaya hidayah dan dalam kebenaran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Kena sabar kena suami, buat ni tak kena, buat tu tak kena, semua tak kena. Lagi kuat akad sabar, lagi tinggi pahala, lagi besar pahala. Dan sinaran ianya menjadi sinar dalam hidup. Sabar. Kita bekerja pun macam tu, tak sabar melihat keindahan manusia. Kan? Manusia ni tak semuanya sama, macam-macam, ragam. Sabar melihat ragam manusia. Itu adalah umpama sinar. Dia wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Quran itu menjadi hujah untuk kamu, yang akan untuk kamu atau ke atas kamu, yakni menyebelahi kamu atau menyanggah kamu. Apa maksud dia? Maksud dia situ ialah diterangkan berarti setiap manusia keluar. Maknanya Al-Quran itu, kalau kita guna Al-Quran itu untuk kebaikan, Al-Quran itu akan menjadi hujah untuk kita. Seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
baca Quran kerana ia akan menjadi syafaat pada hari kiamat kepada yang mempunyainya. Kita rajin baca Quran kahwin, esok dia akan mengaku di hadapan Allah. Sepolan-sepolan ni baca aku. Jadi bila kita menyatakan kepada Allah kita ada baca Quran, Quran itu menjadi saksi, menjadi syafaat. Kalau itu baca Quran, dan dia juga boleh menjadi hujah yang menyanggah kita. Kita balikkan. Kalau kita kata kita baca Quran, sedangkan sebenarnya tidak, Quran itu akan menyanggah kita balik. Ya Allah, dia tak pernah baca aku pun, macam mana dia boleh kata dia baca aku? Nampak? Itu maksud dia. Kullun nasi yaghdu. Tiap-tiap manusia keluar pada pagi, untuk melakukan amalan hariannya. Tiap manusia akan keluar pagi untuk melakukan amalan hariannya. Itu adalah manusia yang hidup sebenarnya. Dia keluar pagi cari rezeki, bekerja. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Jika amalannya baik, maka ia membebaskan diri daripada azab neraka. Jika amalannya buruk, maka ia membinasakan dirinya sendiri. Itu dia. Maknanya setiap manusia ni, bila dia berpagi-pagi keluar, kalau dia buat amalan baik, amalan baik itu akan membebaskan diri daripada azab neraka. Kalau amalan dia jahat, amalan dia itu akan membinasakan diri dia. Itu Nabi SAW terangkan tentang keadaan kehidupan manusia. Jadi kita dalam kehidupan ni banyakkanlah melakukan amal kebaikan, amal kebaikan, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggunakan kita ganjaran yang sebaik-baik, insyaAllah. Jadi itulah dia sedikit kupasan hadis yang ke-23. Dan insyaAllah untuk kita akan sambung dengan Al-Hadis Ar-Rabi' wal-Ishur, hadis yang ke-24, insyaAllah. Yang baik Allah Ta'ala dukar bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan zat tafadzil li wa lakum. Bila dia taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.